Okey, jadi hari ini kita akan kembali kepada 3.1 seperti yang cikgu janjikan hari itu. Okey, sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah. Jadi dari segi tajuk sini cikgu nak kamu tengok betul-betul. Okey, dia kata persamaan linear. Okey, linear. Lepas tu berapa boleh ubah? 3 boleh ubah. Okey, linear maksudnya kuasa tertingginya sama 1. Boleh 3 boleh ubah maksudnya selama ini kamu belajar XY, hari ini kena tambah lagi 1 Z. XYZ. Di mana XYZ ini kuasa tertingginya hanya boleh 1. Dia bukan, kamu tidak akan diajar yang lebih dari 1. Jadi contoh-contoh yang akan kita dapat persamaan adalah seperti berikutlah. Ini contohnya. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 13. Di mana di sini kalau kamu tengok dia punya kuasa tertingginya semuanya 1. Dan melibatkan 3 boleh ubah. Jadi ini dah selesai. Inilah namanya persamaan linear 3 boleh ubah. Dia bagi persamaan kedua pula sama juga. Persamaan ketiga sama juga. Jadi ini adalah contoh-contoh persamaan. Jadi apa maksud X tambah Y tambah Z sama dengan satu nombor, satu nilai? Macam mana nak dikaitkan dengan kehidupan harian? Macam mana persamaan linear ini yang mempunyai 3 boleh ubah dikaitkan dengan contoh-contoh dalam hidup kita? Ini dia punya. Kalau pergi ke McDonald, kamu beli makanan, kamu beli mesti dalam bentuk package. Dia akan tanya alaka ke ataupun satu set. Jadi panggung wayang, package macam mana? Maksudnya di sini kamu kena beli tiket. Bila kamu beli tiket, kamu ada tambah sikit duit untuk dapatkan air, 1 botol air dengan 2 popcorn. Jadi berapa harga jumlahnya? RM13. Jadi kalau kamu nak beli tiket dengan 2 tiket pula, kamu beli 2 tiket, dia bagi kamu 2 air dengan 1 popcorn. Harganya RM17. Bawa kawan ramai sikit, lebih dari 2 orang, 3 orang pergi, 3 orang beli 3 tiket. Inilah package-nya tu, 3 botol, 2 popcorn. Jadi jumlah harganya RM27. Jadi di sini macam mana dia nak gunakan konsep di sini menukarkan kepada bentuk persamaan. Kenapa nak tukar kepada bentuk persamaan? Tukar kepada bentuk persamaan supaya kamu boleh tahu nanti bila habis kira, kamu boleh tahu tiket tu harganya berapa. Popcorn tu, 1 kotak popcorn tu harganya berapa, dengan 1 botol air kosnya sebenarnya ataupun harga asalnya 1 botol tu berapa. Jadi macam mana nak kira supaya kita tahu harga setiap bahan itu ataupun setiap satu itu berapa harga asalnya. Jadi kita kena bentukkan persamaan. Jadi persamaan yang dibentukkan di sini, ini yang dimasukkannya lah. Jadi sekarang cikgu bukan saja ajar kamu apa itu persamaan linear 3 boleh ubah. Pada masa yang sama kamu kena faham apa maksud persamaan itu. Jadi kalau kita tengok persamaan di sini, 1 tiket, X itu adalah tiket. X ialah tiket. Harga tiket, X ialah harga tiket, bukan bilangan tiket. Kena tulis elok ni. Jadi kalau kamu nak mulakan ini, kamu kena tulis X ialah harga sekeping tiket. 1. Y pula ialah harga sebotol air, sebotol minuman. Dan Z ialah harga sebotol pula 1 popcorn. 1 popcorn. Jadi kita pun mula bentukkan ikut syarat yang telah diberikan. 1 tiket tambah dengan 1 botol air dengan 2 kotak popcorn. Harganya RM13. Bentukkan persamaan pertama.
Okey, kalau bagi 2 orang, ini persamaan kedua. Dan kalau yang ketiga saya bawa 3 orang pergi, ini persamaan ketiga. Okey, soalnya sekarang, kenapa nak bentuk sampai 3 persamaan? Matematik ada 3 unknown, 3 anu yang tak diketahui, maksudnya kena bentuk 3 persamaan. Mesti ada 3. Yang hari itu kita belajar 3.2, kamu hanya bentuk 2 cukup. Sebab apa? Sebab dia hanya melibatkan 2 pemboleh ubah XY. Bila XY, selesailah, 2 cukup. Jadi setakat ini, kamu sudah boleh faham apa maksud persamaan linear yang melibatkan 3 pemboleh ubah. Okey, cikgu. Okey, Faham. Cantik, terima kasih. Jadi kalau tak ada masalah, okey, jadi apa yang kita nak belajar seterusnya adalah selesaikannya. Ada berapa cara untuk mencari XYZ ini? Dia ada 2 kaedah. Kaedah penggantian dengan kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan. 3 persamaan ini. Okey. Jadi dia mesti ada satu senario lagi, tapi soalan ini soalan aras 3, aras 2, aras 3 lah. Dia tidak ada suasana diberikan. Okey. Jadi dia terus bagi persamaan. Inilah 3 persamaan yang kita nak selesaikannya, nak cari nilai X, Y, Z. Okay, so macam mana nak mula buat dia? Okay. Cikgu tunjuk dulu. Cikgu tunjuk dulu. Saya tak ada ikut sangat buku teks, cara dia memberi nombor bagi cikgu ada sedikit confusing kalau saya ikut buku teks. Saya lebih suka gunakan cara saya sendiri. Tapi kamu boleh fahamkan cara cikgu, fahamkan buku teks nanti. Okey, supaya kamu tak keliru. Okey. Apa yang penting sekarang, soalan secara asalnya beri kamu 3 persamaan. Jadi ikut cara cikgu, saya suka terus berinya 1, 2, 3. Jadi dalam otak anda 1, 2, 3 itu adalah persamaan asal. Okey. Nombor persamaan yang seterusnya 4, 5, 6, 7 ke apa ke 9 ke kalau terlibat lebih dari itu, okey, itu adalah persamaan yang terbitan, yang kamu terbit kemudian. Okay, so apa yang perlu kita buat sekarang? Kita nak gunakan cara penghapusan. Kita ingat apa maksud hapus? Hapus maksudnya salah satu variabel, salah satu pemboleh ubah akan hilang setelah kamu buat langkahnya nanti. Maksudnya di sini 3 pemboleh ubah X, Y, Z, kamu kena pilih pemboleh ubah mana yang kamu nak hapuskan. Dia tidak ada kata mesti X dulu, mesti Y dulu, tak ada. Suka hati kamu. Janji mana yang kamu rasa yakin dia senang buat. Okay, dia senang dihapuskan. Jadi kalau kita tengok yang 3 ini di atas ini, kita tengok ni, okay. X, Y, Z semuanya disusun dengan elok. Tengok cara dia susun pun dia susun semuanya X dulu, Y dulu, kemudian Z. Kenapa nak susun? Bolehkah saya tulis Z dulu di depan? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita susun elok-elok kan senang nak panding, tidak salah, tidak berlaku kecuaian. Jadi, okey, itu sebabnya. Jadi kita susun X, Y, Z ikut urutan. Bila dah ikut urutan, kamu tengok sini. Mana satu paling senang nak dibuang kalau ikut rasa hati anda? Jadi, boleh tak cikgu tanya sikit dari kawan-kawan semua kat sini? Kamu rasa mana satu yang paling senang dibuang? X ke Y ke Z? Setiap orang berikan cadangan anda. X. X, okey. Anik dia kata X, dia nak buang X. Okey. Ada lagi cadangan lain? Z. Z. Okey, Evelyn Q kata Z pula yang paling senang dibuang. Okey. Cikgu nak 2 orang lagi bersuara. X paling mudah. X paling mudah. Okey, 2 orang kata X Anik dengan Farid. Seorang lagi, come on. Tambah ketiga juga saya pilih X juga. Kamu pilih X juga. Ini lelaki semua otak X saja kah? Oh, okey. Tapi Ashira sini sudah berjawab ni. Cuba beritahu cikgu. Mana satu kamu nak pilih untuk dihapuskan? X, Y, Z tak? X. Juga.
Ya. Begitu ramai orang pilih X. Boleh tak sesiapa daripada 4 orang yang jawab dengan jujur pilih X tu, kenapa kamu rasa X itu paling senang dihapuskan? Sebab Macam mana nak dalam satu explain, gandaan cikgu. Ya, empat sudah ada. Ya, dalam satu gandaan. Mereka nombor genap. Genap dan satu gandaan. Mereka genap. Senang nak darab bahagi. Betul. Ya. Nombor genap. Jadi masuk negatif 1 tu nombor apa? 2 dari 3 dia genap. Dua dari 3. Okay. Jadi kamu lebih suka nombor genap. I see. Okey. Tak ada orang suka nombor ganjil kah? Tak sejuk mata tengok nombor ganjil tu. Memang ganjil betul Okey. Kamu lebih suka genap. Kamu kata sebabnya nombor ini jadi dia senang nak jadi Okey. Antara mana satu kamu nak jadi dia sama tu? Jadikan dia sama. Persamaan mana dengan persamaan mana punya perkali X tu kamu nak samakannya? 1, 2, 3 antara mana satu? 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Perkali 1 dan perkali 2 kamu nak samakannya. Okey, good. Jadi bila kamu katakan kamu nak pilih 1 dan 2 jadi sama, kamu nak pilih 2 jadikan 4. Betul? Ataupun kamu nak pilih 2 sama akan jadi negatif X. Mana satu arah kamu? Jadi itu sebab you kena pilih. Kamu kena tentukan. Kamu nak tentukan persamaan 1 dengan persamaan 2, dia punya perkali X tu nak jadi sama. Jadi kamu punya hasrat adalah tukarkan 2X jadi 4X. Supaya 2X akan tukar jadi 4X. Okey. Setuju? Ya. Okey. Jadi kalau nak tukar jadi 4X, apa nak dibuat? Persamaan 2 apa nak dibuat? Darab 2. Darab 2. Cantik. Cikgu tahu apa yang saya tanya ni macam kacan tapi cikgu nak buka minda anda semua jangan kata hanya 2X boleh tukar jadi 4X tu senang. Cuba kamu tengok Y ini. Y ini susah kan nak tukar jadi 2Y. Tengok. Adakah Y ini nak tukar jadi 2Y susah? Tak juga kan? Dia pun apa dia buat? Kalau kamu nak tukar Y jadi 2Y, apa dia nak buat? Darab apa? Darab 2. Darab 2 maksudnya kamu pilih persamaan 2 dengan persamaan 3. Kalau kamu pilih ini sebagai pasangannya, kamu hanya perlu darab dengan 2 pada persamaan kedua untuk dia samakan dengan perkali Y dalam persamaan ketiga. Okey, begitu juga dengan Z. Cuba kamu tengok Z ini. Saya rasa Z ini pun macam senang tengok. Ini nak tukar jadi 3Z. Senang tak? Ataupun nak tukar jadi negatif 5Z. Senang tak? Okey. Jadi apa yang anda semua jawab tadi, 4 orang jawab X, seorang jawab Z. Okey, sebenarnya X, Y, Z ketiga-tiga untuk soalan ini dia tidak menghadapi kesukaran. Mana-mana pun boleh. Okay, so kalau katakan mana-mana pun boleh, of course lah saya pun pilih X lah kan. Cikgu pun pilih X. Bukan kerana saya ambil persamaan 2 dan saya darabkannya dengan 2 supaya 4X itu terhasil. Yang belakang ini itu sampingan saja. Tapi kena betul. Jangan lepas darab salah. Jangan ada berlaku kesilapan di bahagian yang belakang. Jadi maksudnya persamaan kedua semuanya darab dengan 2. Jadi ini darab 2, ini darab 2, ini darab 2, ini darab 2. Okay. Jadi bila lepas kamu darab 2, dia menghasilkan satu persamaan yang baru. Persamaan baru. Jadi kita namakan persamaan baru ini persamaan keempat. Okey. Bila dah buat persamaan keempat, apa tujuan tadi? Tujuan saya buat persamaan keempat adalah untuk hapuskan dengan persamaan 1. Sekarang gunakan persamaan keempat, tolakkan dengan persamaan 1. Tolak. Kenapa pilih tolak? Sebab niat kita nak apa? Niat kita nak hapuskan 4X.
Jadi untuk hapuskan 4X, caranya ialah tolak 4X di bawah, tolak 4X di atas. Ya, ibu gunakan ink lainnya, biar 4X dekat bawah sini, tolak dengan 4X di atas, hapuslah sini, tiada lagi X. Pada masa yang sama, 2Y tolak dengan negatif 3Y di atas, menghasilkan 2Y tolak negatif 3Y menjadi tambah. Itu algebra, jangan silap. Menghasilkan tambah 5Y. Okey, itu sebab kita hasilkan 5Y. 6Z tolak dengan Z. 6Z tolak dengan Z menghasilkan 5Z. Okey, dan akhir sekali, okey, kosong kosong tolak dengan negatif 10. Kosong tolak negatif 10, positif 10. Okey. Okey, so you tengok, tujuan kita hapuskan mana? 3 pun boleh ubah, hapuskan jadi 2. Tinggal 2. Okey. Jadi bila tinggal 2, dia masih tak dapat selesai tau. 5Y tambah 5Z sama dengan 10, masih tak dapat selesai. Tapi kamu sudah berjaya membentuk satu persamaan yang baru. Jadi kita namakan persamaan baru tu, yang merah tu, persamaan yang kelima. Okey, jadi dia tak boleh nak buat apa dah, tunggu sana dulu. Dia tak dapat nak buat. Sebab apa? Dua persamaan, macam mana dua pun boleh ubah, tak boleh selesai. Tak boleh selesai, tunggu dulu. Saya akan tolong kamu selesai kemudian. Ya. Jadi untuk seterusnya, apa nak dibuat supaya dia boleh diselesaikan, dia akan ambil satu lagi persamaan di atas yang tadi belum diguna pakai. Tadi kita gunakan persamaan 1 dengan 2. Okey, sekarang ada lagi persamaan ketiga ni yang belum diguna pakai. Persamaan ketiga, okey, negatif X, 2Y dengan negatif 5Z. Okey, sini ya. Kita nak hapuskan juga antara X, Y, Z itu, kita nak hapuskan X-nya juga. Jadi maksudnya awal-awal tadi bila kamu fikir kamu dapat pilihan nak hapuskan X, bila buat langkah yang seterusnya juga kena hapuskan X. Hati jangan sekali X, sekali fikir Y, jangan. Kalau nak X, setiap kali buat, hapuskan X dulu. Okey. So, bila dah hapuskan, nak hapuskan X untuk persamaan ketiga ni, persamaan ketiga sekarang ni, kita nak hapuskan X-nya. Macam mana nak buat? Kamu kena tengok persamaan ketiga, banding dengan persamaan kedua pun boleh, banding dengan persamaan pertama pun boleh, suka hati kamu. Tapi of course, hati kita sentiasa banding dengan nilai yang kecil, jangan fikir yang besar. Jadi negatif X ini saya nak banding dan dengan persamaan kedua sebab perkali X-nya paling hampir, iaitu 2X. Okey, jadi maksudnya sekarang saya akan ambil persamaan ketiga, tengok ni ya. Saya akan tarakkan dengan 2. Jadi kalau ada orang di sini kata, kenapa tarak 2? Sebab niat saya, tujuan saya nak dia bandingkan dengan persamaan kedua. Saya nak hapuskan bersama dengan persamaan kedua. Itu sebab saya tarak 2. Bila persamaan ketiga darah 2, okey, ini dia darah 2, darah 2, darah 2, darah 2. Hasillah satu persamaan baru, namanya persamaan ke-6. Persamaan ke-6 ini, ingat, bila dah dapat nilai persamaan ke-6, apa kamu nak buat? Kamu nak hapuskan dengan persamaan kedua. Jadi you jangan lari ya, you punya motif tu, yang kamu punya tujuan tu kena jelas. You sendiri kena jelas. Ya, jadi 6 ini nak selesai dengan 2 supaya tengok, negatif 2x ini dengan 2x ini boleh dihapuskan. Tapi sekarang nak pilih tambah atau tolak? Kita kena pilih tambah, bukan lagi tolak. Kenapa pilih tambah? Sebab sini negatif 2x, persamaan 6 ni dia negatif 2x, persamaan 2 tu 2x. Jadi kalau nak hapus negatif dengan positif, caranya adalah tambah. Jadi kita gunakan persamaan kedua tambah persamaan ke-6. Kalau kamu tulis sini 6 tambah persamaan kedua, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, so bila tambah negatif 2 dengan 2, dia hilang, hapus. Okey, 4y tambah dengan y, hasilnya 5
5Y. Negatif 10Z tambah dengan 3Z, jawapannya negatif 7Z. Belakang 34 tambah dengan sifar, masih 34. Ya. Okey, jadi bila dah selesai, kamu pun hasilkan lagi satu persamaan yang hanya ada dua pemboleh ubah, dan itulah persamaan ketujuh. Persamaan yang baru. Okey, selesai. Sekarang bila dah sampai sini, sudahkah kita dapat nilai X, Y, Z? Belum. Macam mana nak teruskan? Sekarang nak teruskan, senanglah. Persamaan 5 dengan persamaan 7. Mereka boleh selesai sudah. Dua persamaan sudah boleh selesai apa? Dua persamaan selesai untuk dua pemboleh ubah. Kebetulan 5Y dengan 5Y, 5Y dari persamaan ke-5 dengan 5Y dari persamaan ke-7 adalah sama. Jadi kita terus buat operasi tambah atau tolak. Jadi oleh kerana kedua-duanya adalah positif 5Y, jadi kita tolakkannya pun sudah jadi, ya. 5 tolak 7. Okey, persamaan 5 tolak 7. Maksudnya 5Y tolak 5Y sifar. Okey, 5Z tolak negatif Z menjadi positif 12Z. 10 okey, tolak dengan 34. Jawapannya negatif 24. Dan bila dah dapat ni, tinggalnya berapa pemboleh ubah? Tinggal satu pemboleh ubah. Jadi ingat, bila kamu dah sampai ke sini, sampai merah ni, persamaan 5 dengan persamaan 7, dia sebenarnya sudah bawa kamu balik ke tingkatan 3 ataupun tingkatan 2. Persamaan serentak linear yang sudah kamu belajar dulu. Okay, it got back to your previous knowledge again. Okay, jadi dengan itu kamu dapat nilai Z sudah. Tinggal satu pemboleh ubah, kan? Hapus, tinggal satu pemboleh ubah. Jadi kaedah ini namanya penghapusan. Okay, so di mana berlaku penghapusan? Ni di atas ni aja. Di atas garis merah ini di atas. Itulah di mana kamu berlaku penghapusan. Yang bawah sini apa? Yang bawah sini cikgu tak payah ajar sudah. Ini semua penggantian. Nilai yang kamu dapat, ganti masuk. Nilai yang kamu dapat, ganti masuk. Nilai yang kamu dapat, ganti masuk. Akhirnya kamu dapat dah nilai X, Y, Z. Okay? Jadi of course, kalau kamu tengok sini, Z sama negatif 2, nak ganti ke mana untuk dapatkan nilai X dan Y. Jadi kalau Z nak ganti masuk, jangan kamu ganti Z ke dalam persamaan 1, 2, 3. Sebab persamaan 1, 2, 3 ada 3 pemboleh ubah, kamu ganti 1, masih tinggal 2, masih tak dapat selesai. Jadi jangan menyusahkan sendiri, ya. Jadi mana dia nak ganti? Dia kena ganti ke dalam persamaan. Kalau tidak, yes. Saya ada soalan. Ya. Untuk yang nombor 6 tu. Nombor 6, okey, silakan. Sebelum hasilnya persamaan yang ke-7. Ya. Kan dia hasil daripada persamaan yang ketiga kan? Okey, cantik. Darab dengan 2. Ya. Lepas tu dia akan X tu kan kita nak hapuskan. So persamaan 6 tu 3 datang dari persamaan 3 darab 2 dapat negatif 2X. Betul. Boleh tak persamaan yang kedua tu didarab dengan negatif 2? Persamaan ketiga tu didarab dengan negatif 2 untuk mendapatkan nilai X tu positif untuk persamaan ke-6 tu. Boleh. Tak ada masalah. Hanya bezanya bila kamu pilih untuk mempositifkannya, persamaan 3 punya X ni kan, bila kamu pilih untuk mempositifkannya, dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan positif 2X, betul? Ya. Okay. Bila dia jadi positif 2X, maksudnya langkah yang seterusnya di bawah sini, langkah 2 dengan 6 ini, 2 dengan 6 ni kan, kamu tidak akan guna tambah sudah, kamu akan guna tolak. Itu no problem, memang itu macam. Oh, jadi boleh saja tu? Boleh. Janji kamu ingat, kita punya tujuan nak hapus. Jadi bila nak hapus, kamu sudah belajar operasi tambah tolak darab bahagi. Okay, you are free to use it. Tidak ada ketetapan mesti buat macam ini. Tak ada. As long as
motif kamu, objektif kamu tercapai. Okay, jadi itulah katakan matematik ini, you jangan kata, cikgu ni kenapa dia pilih macam ni? You kena tanya. Bila you tanya, rupa-rupanya semua boleh. Jadi kamu rasa puas. Bila you rasa puas, kamu rasa yakin. Jadi tidak ada kekangan bila kamu nak buat nanti. Kamu punya pembelajaran, kamu punya ilmu lama, semua boleh pakai. Jadi kamu tidak akan berlaku apa? Percanggahan fikiran. Okay? Boleh Thank you Okay, good. Ada lagi soalan? Okay, cantik. Kalau tak ada, sebenarnya ilmu yang saya sampaikan sekarang ini dah cukup untuk kamu menghadapi latihan dan juga exam pun sudah cukup. Okay, tapi Cikgu Chung ini bukan jenis mengajar anak murid saya sekadar tahu buat. Cikgu Chung ini sentiasa nak anak murid saya faham. Lebih dari faham, lebih dari tahu buat, itu baru ada kecemerlangan A+ dekat matematik tambahan masa SPM. You want to get A+ or A minus, you must you must understand. You don't just say that, saya tahu boleh buat sudah, okey lah, cukup. Tak cukup. Okay, jadi apa yang saya nak tambahkan pemahaman anda sekarang ini, okay, tadi cikgu ada sebut satu ayat. Cuba kamu imbas kembali ayat apa yang cikgu sebut tadi. Cikgu dah katakan tadi, okay, ketiga-tiga nilai ini adalah jawapannya, dan cikgu katakan ketiga-tiga nilai ini memenuhi ketiga persamaan di atas, ataupun persamaan asal di atas. Okay. Any one of you can explain this to me or not? Apa yang cikgu masukkan ini? Ketiga-tiga nilai jawapan X, Y, Z itu memenuhi persamaan 1, 2, 3. Siapa boleh jawab cikgu? Nak cuba? Boleh. Cuba aja. Sihat. Maksudnya kalau kita masukkan nombor-nombor X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan -2 ke dalam persamaan di atas, jawapan dia akan sama kepada tiga-tiga persamaan tersebut. Dia akan sama dengan ketiga-tiga jawapan persamaan di atas. Okey. Cikgu mungkin faham. Kawan lain macam mana? Betul salah nanti saya komen Okey. Kawan lain nak cuba? Kamu orang kena cuba jawab soalan cikgu dah. Soalan saya ni kadang-kadang soalan PPD ni. Soalan cikgu ni kalau kamu jawab, corak pemikiran kamu dengan corak kamu jawab, cikgu boleh nilaikan kamu ni berada di tahap mana. Tahap 3 ke, 4 ke, 5 ke, macam mana. Inilah cara kita menilai sekarang ini. Okay? Jadi jangan senyap cikgu susah nak nilai, nanti saya tengok muka kamu, tengok nama kamu, saya bagi kamu tahap, nanti tak sesuai dengan tahap kamu. Sayang pula kan. Okay? Next, siapa lagi nak jawab? Cikgu. Yes, Asraf. Kan ketika persamaan yang tadi dia berkaitan dengan yang package pangkong tu kan tu. Tu kan. Sebab dia ada air mineral, ada popcorn dengan tu. Ya, dia macam ada kaitan juga, boleh lah. Tapi bukan dari soalan atas lah. Dia ini ada senario yang lain pula. Tapi boleh. Teruskan. Apa dia? Sebenarnya contohnya kan kita dibagi persamaan, tapi kita tak tahu nilai untuk satu value, untuk satu boleh ubah atau satu benda tu. Jadi bila kita kan tadi bagi persamaan, jadi persamaan yang kita susahkan tu, so kita dapat nilai X, Y dan Z ni itu untuk kita tahu value untuk setiap benda tu. Okey. Tu dia saya nak cakap semua. Jadi macam mana dikaitkan dengan ayat yang cikgu kata memenuhi ketiga-tiga di atas, 3 nilai di bawah memenuhi di atas. Asraf punya penerangan tadi telah bawa
bawa kita semua dari atas ke bawah. Okay. Tapi soalan cikgu sekarang, macam mana kita nak kaitkan 3 jawapan di akhir yang telah kamu berjaya dapat tu dikait balik dengan 3 di atas? Saya rasa sama macam ni kot. Kalau kita masukkan nilai itu, kita akan dapat nilai yang exact value yang ada dalam persamaan tu. Okey. Bagi satu contoh. Sana ada 3 persamaan. You bagi satu contoh apa yang dikatakan kanti masuk akan dapat exact value. Exact value itu di mana? Di Yang mana ketiga persamaan kot. Okey, contohnya persamaan pertama tu. Ya. 4x maknanya 4 darab 1 tolak dengan negatif 3 darab 4 Okay. tambah negatif 2. Ya. Sama dengan negatif 10. Hasilnya akan sama Ya. dengan Kamu hasilkan negatif 10. Eric Liam pun sudah bagi contoh. Yes, Eric Liam pun sama seperti yang kamu cakap tadi ya. Dia kata, okey, bila nilai ini kanti masuk ke dalam persamaan 1, di sebelah kiri kita kantikan nilai anong pemboleh ubah tu, hasilnya akan sama dengan sebelah kanan. Betul? Dia akan hasilnya negatif 10. Okey, kalau kamu boleh dapatkan negatif 10, maksudnya itulah maksudnya 3 nilai ini telah memenuhi persamaan 1. Dia memenuhi persamaan 1 kenapa? Bila kamu kanti di sebelah kiri, akhirnya dia akan dapat di sebelah kanan. Dia sama akan dengan sebelah kanan. So adakah ketiga-tiga nilai ini memenuhi persamaan kedua juga? Persamaan kedua, dia nak hasilkan apa di sebelah kanan dia? Dia nak hasilkan nombor sifar. Jadi tanpa mengubah nilai x, y, z, saya gunakan nilai x, y, z yang sama ni, nilai yang sama ini, saya kanti masuk dalam persamaan kedua, saya akan hasilkan sifar. Maksudnya dia memenuhi persamaan kedua. Begitu juga dengan persamaan ketiga. Kalau kanti masuk, saya akan hasilkan 17. Bila hasilkan 17, maksudnya dia memenuhi persamaan ketiga. Itu maksudnya ya. Jadi bila kamu faham konsep ini, cikgu sebenarnya nak ajar kamu memancing. Apa maksud memancing? Saya tak nak bagi kamu ikan makan. Cikgu nak kamu tahu cara nak pancing. Apa maksudnya? Maksudnya bila kamu dapat jawapan di sini, kamu sebenarnya sudah boleh semak jawapan yang kamu ambil tu, yang kamu dapat tu, ada berlaku kecuaian atau tidak. Ambil nilai 3 ni, kanti ke dalam salah satu persamaan untuk semak adakahnya betul. Jom buat langkah semak sendiri. Waktu exam, kalau ini soalan keluar SPM, kamu dah siap, kamu kanti masuk. Sebelum pemeriksa menyemak soalan kamu sudah dapat jawapan yang yakin. Ini adalah jawapan betul. Itu dia. Jadi kena faham dan baru kamu yakin buat macam tu. Contohnya sekarang, bila X sama dengan 1, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan negatif 2, saya kandikannya dalam persamaan 1 ya. Dia persamaan 1. Jadi sebelah kiri akan sama dengan 4 darab 1 tolak 3 darab 4. Okey, ini cara kita nak tulis pembuktian ya. Okey, kita besarkannya sekarang buka pen dulu. Jadi dari sini kita nampak, lepas kamu kanti, kamu tarakkannya. Salah mana? Bukan salah, okey, tak salah. Okay. Jadi 4 tolak dengan 14, jawapannya negatif 10. Okay, kamu dapat negatif 10 lepas kanti masuk. Okay, negatif 10 ini kamu cuba rujuk balik di atas. Tengok. Sebelah kiri, bila kanti masuk, dia sama dengan negatif 10. Negatif 10 itu adalah sebelah kanan. Jadi dia sama dengan sebelah kanan. Kiri lepas kanti nilai ini menghasilkan sebelah kanan. Bila dia sama kanan, maksudnya jawapan yang kamu dapat itu telah memuaskan persamaan pertama. Maksudnya yakin dia betul. Tapi kalau kamu kata cikgu mungkin kebetulan persamaan 1 dia betul. Kalau kamu rasa kurang yakin, kamu kanti ke dalam persamaan kedua. Adakahnya sama?
Kalau persamaan 2 pun kiri akan kira-kira sama dengan kanan, that means what? That means memang cung lah. Memang jawapan 3 ini adalah jawapan yang betul. Okey, ini cara untuk kamu semak jawapan sendiri untuk menambahkan keyakinan, ya. Okey. Itu sajalah ya untuk bahagian ini. Okey. So, dengan adanya ilmu ini, soalan ini, kamu baru diandaikan sudah menguasai sebahagian besar subtopik ini, ya. Okey. Tapi dia ada 2 lagi keadaan yang kamu belum kuasai. Okay, ada 2 lagi keadaan yang belum kamu kuasai. Sebab apa? Sebab soalan jenis 3 boleh ubah ni, dia ada 3 senario yang berlainan. Yang saya ajar ni senario pertama. Di senario kedua, 1 penyelesaian pun tak ada. Kosong penyelesaian. Jadi macam mana nak tahu dia adalah kosong penyelesaian? Itu contoh kedua cikgu nak terangkan. Macam mana nak tahu dia tidak ada penyelesaian? Okey. Kita tengok contoh 4 ni, contoh 4. Okey. Faham konsep yang cikgu nak sampaikan tak sekarang ni? Halo? Salah. Faham. Faham. Faham, faham apa yang cikgu masukkan, you kena faham dia punya objektif dulu, objektif pembelajaran kita. Dan baru kamu tahu apa yang cikgu nak ajar ni. Kenapa tadi ajar macam ni? Kenapa sekarang ajar macam tu? Dia ada masalah yang kedua yang perlu kita jawab. Masalah pertama tadi settle. Sekarang kita jawab masalah kedua. Ini pula apa ni? Ini adalah soalan yang dikatakan tiada penyelesaian. Ya, dia ada penyelesaian. Okey. Yang kita nampak ada 2 persamaan, ada 3 pemboleh ubah, 1 persamaan hanya ada 2 pemboleh ubah. Adakah ini dikira soalan berkaitan dengan 3 pemboleh ubah linear? Ya, betul. Masih dikira sebagai 3 pemboleh ubah linear walaupun salah satu persamaannya hanya ada 2 pemboleh ubah. Jadi caranya sama juga, kita kena hapuskannya. Okey, Jadi untuk hapuskan di sini, persamaan ketiga, persamaan ketiga dia sudah sediakan 2 pemboleh ubah untuk kamu kalau kes macam ni, Jadi kita tak mau kacau dengan persamaan ketiga, kita hanya kacau 1 dengan 2. Jadi ke 1 dengan 2 nak hapus apa? X, Y, Z nak hapuskan apa? Tak lain tak bukan untuk soalan macam ni, kita akan hapuskan X. Kenapa? Sebab persamaan ketiga dia hanya tinggal X, Y dengan Z. Persamaan ketiga tinggal Y dengan Z, maksudnya kamu hanya perlu hasilkan 1 lagi persamaan yang hanya tinggal Y dengan Z dan lagi cepat kerja. Okey. Jadi dengan niat macam itu, kita gunakan persamaan 1 darab dengan 2. Sekarang saya tak mau darab 2, saya ikut style Ashraf. Dia kata, cikgu boleh dah saya darab dengan negatif 2. Saya sekarang buat style Ashraf, saya tak ikut buku. So, persamaan 1 darab negatif 2 jadi negatif 2x. Ini jadi positif 2y. Ini jadi negatif 6z. Ini jadi negatif 6, menghasilkan persamaan keempat. Lepas itu saya nak hapuskan dengan x di persamaan kedua. Jadi saya gunakan persamaan 4 tambah dengan, tambah ke bagus? Tambah, okey? Tambah dengan persamaan kedua. Okey, jadi 2. Tambah, tak boleh tambah, salah. Minta maaf, tak boleh tambah. Dia kena tolak baru jadi, tolak. Negatif 2x tolak negatif menjadi tambah. Jadi negatif 2x dengan saya guna ni, negatif 2x tolak, negatif 2x. Ini pula Anik punya soalan tadi, kan? Jadi ditambah. Jadi negatif 2 tambah negatif 2. Tinggal apa? Negatif 2 tambah 2. Jadi apa? Jadi sifar. Jadi sini hasilnya sifar. Lepas tu 2y tambah tolak dengan 2y juga jadi sifar. Lepas tu negatif 6z tolak dengan negatif 6z juga jadi sifar.
Dan akhir sekali, negatif 6 tolak. Negatif 6 tolak 6 menjadi negatif 12. So, akhirnya kamu dapat satu benda di sini ialah sifar. Sebelah kiri sama sifar, sebelah kanan sama dengan 12. Okey. Dalam keadaan bila kamu dah hapuskan semua pemboleh ubah X, Y, Z kebetulan bila dah gunakan persamaan 1 jadi persamaan 4 dan ditolak balik dengan persamaan kedua, keadaan ini tujuan kamu nak hapus satu pemboleh ubah kan, tapi kebetulan ketiga-tiga pemboleh ubah dah hapus, lenyap, meninggalkannya jadi sifar. Bila X, Y, Z bertukar jadi sifar dan di sebelah kirinya, sebelah kanannya dia sama dengan satu nilai yang bukan sifar, tak heran kan macam mana kita boleh baca ni, kosong sama negatif 12. Kosong boleh sama negatif 12 kah? Halo? Tak Tak tahu. boleh. Tidak. Boleh? Tak pasti, jangan tak pasti tu, mana boleh? Tak boleh, ya. Tak boleh. Tak boleh, Logically tak boleh. Matematik kosong-kosong, negatif 12, negatif 12 je, jangan samakannya. Dia tak boleh sama. Kosong sama kosong boleh. 2 boleh sama dengan 4 bagi 2 tak? Boleh. Boleh. 2 sama 4 bagi 2 boleh tak? Boleh. Boleh. Bentuk tak sama, nilai sama. Orang maths nampak nilai, tak nampak bentuk. Okay, you bagi saya bentuk macam mana, asalkan nilai sama saya terima. Ya. Kalau you bagi saya nilai tak sama macam gini, kosong sama negatif 12. Ini ajaran sesat ini. Bila kata ajaran sesat, kamu fikir ni ajaran sesat, ini tak patut. Jadi kamu letaklah sini kan, kosong mana boleh sama negatif 12. Kosong tak boleh sama negatif 12. Not equals to. Tapi bila hasil kerja kamu, dia kata dia sama. Maksudnya ini adalah soalan yang tiada penyelesaian. Itulah dia punya cara nak identify. Okey ke tak? Jadi jawapan akhir dia macam mana, cikgu? Jawapan akhirnya kamu masih lekat pada soalan satu tadi ya. Jadi soalan ini bila kamu jumpa keadaan macam ni ya. Kalau kamu jumpa keadaan macam ni dan kamu pun ingat pesanan cikgu, kosong dengan negatif 12 sama kan? Sama lah. Jadi kamu terus buat satu kesimpulan. Kesimpulan kamu bukan lagi X sama apa Y sama apa Z sama apa ini sudah tak berlaku, nadai. Kalau kamu jumpa ini pada hujung penyelesaian, kamu jumpa kosong sama dengan satu nilai tertentu yang tak sama, you sepatutnya buat kesimpulan tiada penyelesaian untuk soalan ini. Untuk ketiga-tiga kesamaan ini mereka tiada penyelesaian. Ini jawapan kamu. Bukan lagi sibuk pergi cari nilai X, Y, Z. Faham tak? Faham, cikgu. Okey. Siapa Jadi, yang tanya? ini ke saja cara untuk identify satu persamaan soalan tu dia persamaan yang tiada penyelesaian. Yes, ini saja cara untuk kamu identify sama ada ketiga-tiga kesamaan itu ada penyelesaian atau tidak ada. Cara buat sama ada? Sama. Otak kamu masih mula dengan hapuskan satu unknown. Hapuskan satu pemboleh ubah. Itu masih caranya. Cara si berubah. Okay? So, bila buat penghapusan, berlaku keadaan di mana kiri dengan kanan nilai dah sudah jumpa nilai dan nilainya tak sama kiri kanan, itulah kesimpulan kamu boleh buat sudah. Soalan ini tiada penyelesaian. Boleh Ashraf? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh Jadi maknanya matematik bukan semua soalan ada penyelesaian. Soalnya macam mana saya nak tahu? Inilah cara kamu tahu. Okey? Macam persamaan kuadratik hari itu, bukan semua persamaan kuadratik akan ada faktor, akan ada punca, bukan. Macam mana kamu nak tahu? Melalui pembeza layang. Okey? Jadi soalan ini macam mana kita nak tahu?
Kalau kamu jumpa keadaan merah ini berlaku, kiri tak sama dengan kanan, tapi dia suruh kamu sama juga, inilah soalan yang dikatakan tiada penyelesaian. Ini soalan sesat. Jadi tak payah cari. Jangan cari. Cari pun tak jumpa. Okey, okey. Ini adalah keadaan yang kedua punya, soalan. Okey, setakat ni okey Semua okey? Semua okey? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Every one of you cikgu sangat sayang sangat pentingkan semua di sini yang hadir tu jangan rugi hadir dah susah kan dah skrin besar kecil hadir mesti dapat ilmu. Sekarang ada keadaan yang ketiga. Okay, ingat tadi keadaan pertama nilai XYZ satu nilai. Keadaan kedua nilai XYZ tiada penyelesaian, tak payah cari, tak ada jawapan. Keadaan yang ketiga ni ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya tidak terhingga. Apa maksud tidak terhingga? Nilai X-nya ada banyak, semua nilai X-nya banyak nilai, ada banyak nilai boleh diguna pakai, bukan satu. Okey, yang soalan satu tadi hanya boleh satu nilai ganti. Hanya boleh satu nilai X, satu nilai Y, satu nilai Z. Bila ganti, baru akan dapat nilai di hujungnya. You ganti nombor lain, dia tak akan jadi. You cuba semua nilai pun tak akan jadi. Hanya 3 nilai itu saja boleh pakai. Satu. Tapi untuk yang terakhir ini, yang cikgu nak buat yang ketiga ni, ketahinggaan ini, jawapannya banyak. Kamu pasangkan nilai X ini dengan nilai Y itu, dengan nilai Y ini, satu pasangan ini masuk, dia boleh jadi. Nilai hujungnya. Kalau kamu tukar nilai X, tukar nilai Y, tukar nilai Z, ganti masuk, dia pun boleh dapat nilai hujungnya di persamaan yang sama. Jadi dia punya jawapan ada banyak. Itu maksudnya jawapannya ada jawapan ketahinggaan. Okey, jadi macam mana kita nak tahu dia akan ada jawapan yang ketahinggaan ini pula. Okey. Itu adalah contoh soalan contoh yang kelima contoh kelima. Masa kita ajar ni contoh-contoh ini dia sudah pilih ini adalah contoh ni, itu adalah contoh tu kan. Tapi masa exam ataupun masa situasi sebenar, kamu tak tahu, kamu hanya bentuk saja persamaan, kamu hanya bentukkan saja 1 2 3, kamu pun tak tahu itu ada berapa penyelesaian kan. Jadi kita kena buat cara yang sama, lepas tu kena tahu apakah identitinya ataupun apakah syaratnya, baru kita boleh buat kesimpulan tu. You see for the clue, you are searching for the clue. Jadi hari ini kita belajar clue-nya dulu. Lain kali kamu tahu kalau jumpa clue macam ni, inilah kesimpulannya. Okay, now for this 3 question, okay, 3, okay, ketiga-tiganya ada XYZ, tak macam tadi. Ini pun tiga-tiga ada XYZ, ada 3 pun boleh ubah. Okay, so apa yang kita nak buat? Sama juga, kita nak hapuskan salah satu. Saya salah tulis sesuatu di sini. This is Z. Okay. Nak hapuskan salah satu, jadi kita nak pilih yang mana nak hapuskannya. Jadi kalau ikut niat cikgu di sini, saya nampak 3, 5, 14. Wow, ini boleh, tapi kalau nak buat susah. Kenapa? 1, persamaan 1 saya kena tarik 5. Kalau katakan saya pilih 1 dengan 2 kan, persamaan 1 saya kena tarik 5, persamaan 2 saya kena tarik 3. Jadi saya kena tarik 2 kali. Jadi bukan tak boleh, tapi leceh, saya tak mau. Okay, atau tak mau pilih ini sebab dia menambahkan kerja saya kan, malas tu. Kalau 3 dengan 14 lagi payah. 3 tarik 14, tak jadi besar. 14 tarik 3 pun jadi besar. Okay, kamu susah nak jumpa nilai kecil. Jadi bukan tak boleh, ingat, masih boleh, tapi tak mau buat. Itu pun menyusahkan. Jadi X tak mau jadilah. Lepas tu saya tengok Y. Y pun lebih kurang sama. 2 tarik 5, 5 tarik 2, okey lah. Dapat 10 kan. Eli tarik 5 okey lagi kan. Jadi Y boleh. Okey. Tapi kalau kita tengok yang paling senang adalah Z. 2 dengan 4. Okey. 2 maksudnya hanya perlu 1 persamaan ditarik.
persamaan kedua tak payah kacau, kekal asal. So di sini kita ada dua pilihan. Satunya adalah persamaan 1 dengan 2 ataupun persamaan 2 dengan 3. You have two choices. Okay. Jadi cikgu pilih satu lah. Cikgu pilih pilih 1 dengan 2. Kita pilih 2 ni. Jadi saya mulakan persamaan 1 darab dengan 2. Okay, so 6x tan y 4z equals to 26. Okay, menghasilkan persamaan keempat dan saya terus boleh tolak sudah. Okay, so I'm going to use the tolak. Ini kena tolak sebab negatif 4z negatif 4z, jadi caranya mesti tolak. So I use 4 minus 2. Ya. 6x tolak dengan 2 menjadi 11x. Okay. Ini pula tolak menjadi 12y. Ini tolak 26 tolak dengan 20 jadi 6. Ini menghasilkan 5. Okay. Bila dah tolak-tolak, okey, masih ada 2 pun boleh ubah x, y. Maksudnya saya perlu hasilkan lagi satu, okey, satu persamaan yang ada 2 pun boleh ubah ya. Jadi ini setakat itu simpan dulu. Sekarang saya kena pilih 2 lagi pasangan. Saya pilih pasangan 3 dengan 2. Okay, jadi untuk pilih 3 dengan 2, saya tukar warna merah contoh. Okey, 3 dengan 2. Okey, saya gunakan 3 persamaan 3 darab dengan 2. Tujuannya nak ubah ini jadi ini. Jadi 4 Okey, saya darab 2. So darab 2 28x, darab 2 34y, darab 2 jadi 4z, darab 2 jadi 38. Ini jadi persamaan ke-6. Ya, lepas itu bila dah dapat, saya main tambah. Kenapa tambah? Kenapa bukan tolak? Sebab sini 4z ini negatif 4z. Tambah hilang, hapus. Okey, jadi saya guna 6 tambah 2. 2 tambah 6, 6 tambah 2 sama saja ya. Okey, so negatif negatif 28x tambah dengan negatif 5x. Jadi negatif 33x. Lepas tu ini tambah jadi negatif 36y. Okay, lepas itu 4z tambah dengan negatif 4z hilang sifar jadi. Yang belakang ini tambah jadi negatif 18. Boleh ya? Okey, negatif 18. Okey, jadi ini jadi persamaan ke-7. Di mana dia hanya tinggal 2 pun boleh ubah x dan y. Okey, so seterusnya, langkah seterusnya apa nak buat? Kita boleh mula selesai sudah ya. Okey, sampai sini kamu boleh pilih 5 dengan 7 untuk selesaikannya. Di mana x dengan y kan, jadi cara macam tadi ya. X, y tu hanya tinggal 2 pun boleh ubah, jadi kita nak hapuskan salah satu. Jadi bila nak hapuskan salah satu, kamu tengok di sini. Okey, saya pilih persamaan 5 darab dengan persamaan 5 darab dengan 3 supaya menghasilkan 33. Okey, jadi dia jadi 33x. Okey, darab 3 jadi 36y, darab 3 jadi 18, menghasilkan persamaan ke-8. Okey. So, cara saya tak samakan cara buku, you see dah? Tak sama tapi tak apa. Apa saja cara, kesudahannya akan sama. Okay, so bila dah dapat persamaan ke-8, niat saya dapat persamaan ke-8 daripada persamaan ke-5 adalah untuk diselesaikan dengan persamaan ke-7. So now I choose this color. Okay, saya pun katakan okay sekarang gunakan 8 tambah 7 tambah 33 tambah negatif 33 jadi sifar. 36 tambah dengan negatif 36 sifar. Dua-dua ini dah jadi sifar. Takkan dia akan jadi case tadi kan, sifar tambah sifar-sifar kan. Okey,
Ini mungkin tak ada penyelesaian tau. Tapi kita tengok sebelah kiri kanan ni pula. Jangan bila buat kiri dapat sifar-sifar kamu terus buat keputusan jangan Kamu tengok sebelah kanannya. 18 tambah negeri 18. Sifar. Kiri sifar tambah sifar ialah sifar, kanan pun sama sifar. Betul lah tu. Sifar memang sama sifar. Bila dua-dua nilai kiri kanan itu sifar sama dengan sifar kiri sama dengan kanan, keadaan ini pula kita boleh buat kesimpulan, bukan kesimpulan tak ada penyelesaian, tapi buat kesimpulan penyelesaian yang tak terhingga. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Maka sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian tak terhingga. Okey, kenapa? Kenapa kamu tahu? Kerana sifar sama dengan sifar. Berdasarkan ayat sifar kerana sifar sama dengan sifar, jadi dia adalah penyelesaian yang tak terhingga. Okey, jadi kalau kamu nak tanya cikgu, jadi apa nilai XY-nya? Saya tak mampu bagi tahu kamu. Nilainya terlalu banyak. Saya bagi tahu kamu X sama dengan 1 pun salah. Sebab bukan itu saja nilainya. Dia ada banyak nilai yang tak terhingga. Okey, itu maksudnya. Okey, yang tadi tak terhingga, dia ada penyelesaian. You kena tulis jugalah, minta maaf cikgu. Cikgu tadi pun tak sambung sini. Kalau kamu ikut di atas sini, okey, apa dia kata? Kerana kosong tak boleh sama dengan negatif 12. Dalam langkah di atas, kamu buat, dia akan tunjukkan macam seolah-olah sama. Tapi bila kamu buat kesimpulan, kenapa ni? Mana boleh kosong sama dengan negatif 12? Dia tak sama. Jadi kalau dia tak sama, dia tiada penyelesaian. Jadi kamu buat kesimpulan dia tak ada penyelesaian kerana kamu tahu kosong tak boleh sama dengan negatif 12. Itu yang kamu tulis kat sini. Aku katanya tak ada penyelesaian sebab kosong tak boleh sama negatif 12. Itu maksudnya. Okay? Okay. Are you still with me? Okay. Yes. Yes. Okay. Okay, you got it, Okay. Terima kasih. So, if you got it, then ketiga-tiga cara cikgu dah ajar, cara nak buat, okay. Faham pun cikgu dah lebih kurang fahamkan anda, terutama yang pertama ni. Okay, kenapa 3 jawapan ini saja? Apa maksudnya? Akan dimasuk memenuhi syarat kiri kanan. Yang ini macam mana nak tahu? Tidak ada. Macam ini jangan paksa cikgu cari jawapan lah. Ini memang tak ada jawapan. Tapi hanya belajar macam mana nak tahu soalan itu ada jawapan ke tidak. Ini caranya. Yang ketiga cikgu simbolkan, kalau nak tahu dia tak terhingga, kiri kanan bila buat macam cara tadi, sama saja cara kaedahnya, mula pun sama, tarak, tambah, tolak, masih sama macam cara kamu buat persamaan serentak dulu, okey? Tapi akhirnya jawapannya macam lain macam, kosong sama kosong. Bila nampak kosong sama kosong, maksudnya kosong-kosong, penyelesaiannya tak terhingga. Okey. So, inilah yang satu jenis ilmu baru untuk anda. Okey. Jadi kamu nampak dah di sini sebenarnya ini adalah soalan yang menguji pemahaman, menganalisis. Dia sedang membantu mengajar anda macam mana nak analyze data. Kalau diberi 3 persamaan, cara inilah kita analisiskannya dan akhirnya menghasilkan satu kesimpulan. Kamu pergi download klasik GeoGebra ini, GeoGebra. Okay, GeoGebra ni. GeoGebra klasik. Dalam Android pun ada. You pergi ke Google Play, kalau yang Apple, you pergi ke Apple Store, you type ini, dia percuma. Okay. Alamak, cikgu tidak save tadi. Okay, tak apa. Saya key in semula sekarang. Bersabar. Tolong bersabar.
Cikgu nak tunjukkan kamu ni. Jadi hari ini kalau dah habis tunjuk semua ni, syukurlah kita dah selesai topik ini. Okey. Jadi cikgu key-inkan inquiry kelima untuk anda faham kenapa dia tiada penyelesaian. Okey. Jadi untuk kamu download ini, kalau boleh download sekarang. Okey, dia sekejap saja download dan kamu belajar cara guna ini. Okey. Kita klik dekat atas ini. Okey, lepas itu pergi ke perspektif. Okey, tengok ni klik atas ini. Pergi ke susah nak sebut. Perspektif. Okey. Dan kamu akan nampak sini 3D 3D grafik. Kamu kena tukarkannya jadi 3D grafik. Kenapa? Kalau tidak dia hanya 2D. 2D hanya ada X dengan Y. Kita sekarang bila ada X, Y, Z, dia sebenarnya melukis graf 3D. Okay, 3D So 2X tolak dengan 4Y tambah dengan Z sama dengan 3. You see? Kita sudah dapat satu SATA. Satu SATA. Warna biru yang warna bawah itu XY-nya itu yang asal punya SATA. Okey. Lepas tu input yang kedua 4X tambah 8Y tambah 2Z sama dengan 14. Okey. Ini adalah yang kedua. Cikgu tukarkan warna dia. Tukarkan warna. Mana tukar warna? Setting. I change the color. Alamak, tadi senang tukar. Sekarang ke mana mau tu? Okey, tukar. Merah. Okey, Okey, tutup balik. Then the last equation is X minus 2Y plus 0.5 iaitu half Z equals to negative 1. Okay, enter. Okay, so ini cikgu tukar juga warna dia menjadi warna warna apa? Apa yang sedap? Biru, merah, kuning lah. Hijau lah. Hijau itu apa? Hijau, kuning tua. Okay. 3 warna asas. Okay, now you see that. Adakah dia bersilang? 3 SATA bersama? Tidak ada. You see that? Merah adalah equation kedua, kuning adalah equation ketiga, biru adalah equation yang pertama. Di mana kuning dengan biru tidak bersilang. Jadi kalau dua ini tak bersilang, maksudnya dua itu tiada maklumat, tiada penyelesaian sebab dia parallel. Garis lurus yang selari tidak akan ada penyelesaian. SATA yang selari juga tidak ada penyelesaian. Okey, merah ini cuba satukan mereka, tapi macam mana you nak satukan pun mereka tidak akan dapat satu titik pertemuan. Tak ada. Garisan pun tak ada, titik pun tak ada. Ini maksudnya tiada penyelesaian. So melalui graf ini buktinya tiada penyelesaian. Melalui formula matematik, apa pembuktian dia? Pembuktiannya seperti yang cikgu tunjukkan, yang buku tunjukkan tadi. Sila selesaikannya sehingga kamu jumpa kosong tak sama kosong. Kosong sama dengan satu nilai lain yang bukan kosong. Tiada penyelesaian. Itu melalui langkah kira-kira. Ini melalui langkah kira-kira. Kalau tak mau guna langkah kira-kira, lukis guna graf. Nak lukis guna graf kertas bolehkah? Tak boleh, minta maaf. Kata graf dekat seluruh dunia ni, kata grafnya is 2 dimension. You want to draw 3 dimension, please install GeoGebra. It's free for you. No need to buy. Okay, key in saja, dia terus nampak 3D graph. Okay, dari sanalah kamu boleh nampak juga, oh ini tak ada penyelesaian. Faham? Okay. So 3.1 bagi cikgu sih susah lah. Kamu tengok saja. Contohnya soalan 2, terangkan sama ada berikut adalah sistem persamaan linear yang ada 3 persamaan. Adakahnya linear ataupun bukan?
Maksud cikgu, linear tiga pemboleh ubah yang iyakah atau bukan. You tengok dalam ni lah syarat-syaratnya. Macam ini ada kuasa 2. Dia bukan linear sudah kan. Jadi ini bukan sistem 3 persamaan linear ya. Okey. Jadi itu hanya asas lah. Asas buat juga, tengok-tengok faham ke tidak. Lepas itu sudah cikgu ajar ini semua, barulah kamu buat latihan 3.3. Ya. 3.3 ini antara contoh soalan keadaan kebat di mana situasi diberikan, kamu bentukkannya, kamu selesaikannya. Ini adalah aras 3 ke atas. Ya, okey. Dan akhir sekali, bila dah selesai 3 soalan, 3 saja tu, sekejap saja sudah selesai tu. Okey, barulah kamu buat latihan intensif 3.1. Okey.